Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ni pengajian kita daripada kitab Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir lil Imam Ahmad Ibn Abdul Rahim Ad-Dihlawi. Kita masih lagi pada bab yang kedua, dan fasanya fasa yang keempat. Jadi bab yang kedua ni iaitu mengandungi beberapa fasal. Kita telah belajar dah. Fasa yang pertama berkenaan dengan gharibul Quran. Fasal yang kedua berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Fasa yang ketiga berkenaan dengan asbabun nuzul. Jadi pembahagian fasal ini berdasarkan kepada sebab-sebab mengapa Al-Quran itu sukar difahami oleh orang-orang zaman kemudian. Yang ini tidak sukar kepada para sahabat untuk faham Al-Quran, tabi'in, tak sukar. Cuma dia sukar kepada orang zaman kemudian ni, yang mana mereka tu telah jauh dari zaman Nabi SAW dan kualiti bahasa Arab mereka tu sudah berubah. Dan masuk pada perbahasan yang keempat ni, fasa yang keempat ni berkenaan dengan uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran, ataupun dia berkait dengan kaedah nahu. Jadi kata Imam Wadiullah, Al-Faslur Rabi' fi baqiyati mabahithil babis tsani. Fasa yang keempat berhubung dengan perbahasan-perbahasan yang masih lagi tinggal daripada perbahasan daripada bab yang kedua, mimma yujibul khafa'i hadfu ba'dil ajza'i au adawatil kalam wa ibdalu syai'in bi syai'in wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir wa ta'khiru ma haqquhu at-taqdim wa isti'malul mutasyabihat wa ta'ridat والكنايات لا سيما تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة التي تكون من لوازم ذلك المعنى عادة واستعمال الاستعارة المكنية والمجاز العقلي فلنذكر شيئا من الأمثلة لهذه الأشياء باختصار لتكون على بصيرة. Di antara faktor yang menyebabkan kesukaran ataupun tersembunyi makna-makna ayat yang ni kepada kita ni, antaranya hazaf. Jadi di sini dia ada 6 ataupun 7. Hazaf iaitu menggugurkan bahagian tertentu dari ayat atau partikel ayat tertentu yang menyebabkan kesamaran dan kekeliruan. Maknanya ada frasa, ada rangkap kata yang digugurkan daripada ayat Al-Quran. Maknanya kalau orang baca bahasa Arab tu, dia kata mesti ada ni bahagian ayat yang tertentu yang direngkaskan ataupun yang dibuang. Yang kedua, ibdal, iaitu menggantikan sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Mana boleh jadi isim ditukar dengan isim, fa'il ditukar dengan fa'il, haraf ditukar dengan haraf, ataupun tempat isim mausul ditukar dengan isim fa'il. Cuma bahagian ni dia terik sikit lah, nahu bahasa Arab sikit.
Dia bahagian nahwu bahasa Arab. Tapi tak apa, benda mudah insya-Allah. Yang ketiga takdim, iaitu mendahulukan apa yang sepatutnya dikemudiankan. Hal ini contoh paling mudah sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu panggil mendahulukan apa yang sepatutnya dikemudiankan. Jadi iyyaka na'budu tu asalnya na'buduka. Na'buduka. Kami menyembah akan engkau. Jadi akan engkau tu orang panggil objek ataupun maf'ul bih tu, dia sepatutnya duduk pada tempat yang ketiga. Subjek pelaku, mana kita menyembah, kata kerja ka, engkau ya Allah, duduk pada tempat yang ketiga. Tetapi bila kita nak ada panggil khusus, mengkhususkan ibadat itu hanya kepada Allah, maka kita kata iyyaka na'budu, hanya engkau sahaja kami sembah, hal lain itu tak sembah. Tapi kalau kita kata na'buduka, waalaikumsalam, kalau kita kata na'buduka, dia akan jadi kami sembah engkau. Jadi kami sembah engkau tu, dia sekadar memberitahu kami sembah engkau. Ada kemungkinan hal lain pun kami sembah juga, cuma tak sebut. Tetapi bila engkau itu kita dahulukan, kita kata iyyaka na'budu, akan engkau sahaja kami sembah. Jadi dia tidak ada lagi, kita kata andaiya tadi. Takhir, iaitu mengkemudiankan apa yang sepatutnya disebut dahulu, dia ada depan, kita sebut kemudian. Macam kita kata dalam rumah ada tuannya. Kalau kita kata dalam rumah ada tuannya, tuannya dalam rumah. Jadi kita tukar gitu. Hak benda subjek kita sebut kemudian, kita sebut predikat dulu depan. Macam contoh kita kata Ali cikgu. Ali itu cikgu. Cikgu Ali tu. Dah. Lain tu. Kalau kita kata cikgu Ali tu, mana yang nampak dia supaya tukar kebun, cikgu apa dia sebenarnya. Tapi kalau kita Ali cikgu biasa, ayat biasa, dia hanya ayat, orang kata ayat gramatikal. Dari segi grammar tu sekadar tepat, dari segi susunan mengikut tata bahasa tu betul. Ali seorang cikgu. Ali adalah cikgu. Ali adalah guru. Tapi kalau kita kata guru Ali itu, maknanya keadaan dia tu nampak macam tidak sebagai guru, lalu orang kata tukar kebun. Tapi kita berkata guru Ali tu. Maknanya tak, andaiya tadi kita telah tanggapan tadi kita telah nafikan. Tu dia orang panggil ilmu balaghah, ilmu seni menyampaikan maksud yang kita ada. Jadi kalau dari segi nahwu, kita buat ayat betul mengikut kaedah-kaedah. Tapi balaghah ni ataupun panggil retorik ni, kita dapat menyampaikan dengan tepat maksud kita, sehingga dapat membekas dalam hati pendengar, mukhatab tu. Jadi bahagian balaghah ni lah bahagian yang pentingnya kalau kita nak tadabbur ayat, nak faham ayat Quran, jejak molek. Yang kelima, penggunaan perkataan mutasyabihat, kesamaran, ta'ridat, sindiran, atau kinayah, kiasan. Ni dia akan ada bab-bab dia lah. Untuk malam ni kita baca gitu saja. Nanti dia ada tempat dia. Terutamanya ketika menggambarkan makna yang dikehendaki dengan gambaran konkret, gambaran yang dapat dirasa, yang pada kebiasaannya mempunyai hubungan kemestian dengan apa yang dimaksudkan itu. Ada kaitan. Ni macam ayat kita belajar dalam Tuhfatul Iraqiyah pun ni, kan ayat Quran
tentang seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa Tuhan, oleh beberapa tuan. Tak? Dalam surah apa tu, dalam surah Zumar tu, seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa tuan dibandingkan dengan seorang hamba yang hanya ada satu orang tuan sahaja. Jadi hak mana ada banyak tuan ni, banyak lakung lah nak layan tuan ni. Apa? Hak tu jenis tak boleh makan nasi dagang, hak tu tak boleh makan nasi kabu. Dia macam-macam lakung tu. Jadi kena buat hak lain-lain semua. Susah dia. Jadi nak ayatnya syirik itu adalah satu benda yang tidak mungkin dapat diterima. Perkongsian itu tidak mungkin dapat diterima. Perkongsian itu menyebabkan banyak kesukaran, bercanggah dengan kesempurnaan. Hak sempurnanya bila seorang itu tauhid, fokus kepada Allah SWT. Kalau orang itu banyak tuan, seorang hamba tadi bila dia banyak tuan, dia tidak dapat fokus kepada kerja dia. Kalau orang tu hanya etikad hanya ada satu Tuhan, Allah pencipta dia yang maha kuasa, maka dia dapat beribadat, dapat yakin dengan sepenuhnya. Tidak kata kalau nak hajat ni kena pergi kubur orang ni. Tak. Nak hajat lain kubur orang tu pula. Kena tukar-tukar. Kubur mengikut hajat masing-masing. Mengikut mujarab, panggil mujarab. Kubur mana? Kalau kita nak dapat anak, kubur orang ni. Mujarabnya. Tak. Kalau kata kubur tu, nak dapat bahagian pakak ke, dapat pekerjaan ke, itu bila manusia syirik kepada Allah SWT. Jadi dia tidak dapat fokus. Sedangkan kalau dia hanya Allah Ta'ala saja sebagai Tuhan, dia tempat dia minta, maka dia akan dapat tawajuh, fokus dengan sepenuhnya. Yang keenam, penggunaan isti'arah makniyah dan juga majaz akli. Hal ini dalam bahasa mudah dipanggil metafora. Metafora. Iaitu kita guna bahasa-bahasa yang kita buat perumpamaan, tetapi benda yang dibuat, benda yang menjadi maksud kita tu kita tidak sebut. Oleh itu, biarkan kami menjelaskan faktor-faktor ini, sebab-sebab kesamaran ini, dengan disertakan contoh dengan reka supaya mendapat kefahaman yang jelas. Supaya pembaca Al-Quran dapat baca Quran, dia dapat tanda lah. Dia kena berhati-hati pada tempat yang dia surah tak faham tu, mana di situ ada penggunaan uslub-uslub seperti ini. Mana kalau kita baca Quran nampak lain sikit, makna dia jauh. Mana lah. Tahulah dia bahawa di situ uslub Al-Quran itu dia mengikut beberapa perkara ni. Yang pertama, hazaf. Hazaf ni makna kita gugurkan. Ada bahagian ayat-ayat, ada bahagian daripada ayat, sama ada isim ke fa'il ke mudhaf ke mudhafu ilaih, itu dibuat. Nota 376. Hazaf merupakan salah satu bentuk gaya peringkasan yang terdapat dalam Al-Quran. Dia panggil ijaz. Bahasa yang ringkas. Tidak kata detail dengan panjang lebar. Tidak bahasa Quran ni. Ada tempat yang disebut sebagai detail, ada tempat yang ringkas. Dan hazaf ni salah satu bentuk peringkasan dalam Al-Quran. Ia dipanggil ijaz. Hazaf ialah menggunakan kalimah daripada ayat, menggugurkan ayat daripada kalimah, kerana ia tidak perlu disebut, tetapi kewujudannya itu ditunjukkan oleh konteks atau makna ayat. Dia gini, dia bahasa Quran ni, kalau dia panggil takdir, kita andaikan ada kalimah tadi. Jadi bahasa Quran ni pada tempat ia ringkas, dia ringkas. Bila kata ringkas, ada kalimah tertentu daripada ayat dibuat tu dengan arti kalau sebut dia jadi tidak fasih. Dia jadi tidak fasih, tidak kena dengan tempat. Kita ambil contoh mudah lah. Kita pergi kedai nak beli ikan, kita tanya makcik,
berapakah harga ikan ini sekilo? Jadi makcik pun jawab, harga ikan ini sekilo RM10. Dah. Jadi kalau kecek lagu tu Kedah, dah. Dia jadi terlalu baku, terlalu formal, dah. Orang tak guna tu, tak sesuai dalam percakapan. Orang tak drama pun orang tak buat lagu tu. Dah. Sebab apa? Sebab tak kena dengan maksud sebenar. Situasi kita atau kalau Kedah orang nak cepat, benda tu ada dah depan. Jadi kita pakai ayat 10 riyal. Ini 10 riyal. Gitu ya. Dia kata lengkap dengan harga ikan ini. Dah. Jadi ikan ini berapa sekilo? Orang guna juga dah. Maknanya di situ kita telah buat harga. Harga ikan ini. Jadi kita kata ikan ini lalu. Itu dalam bahasa, mana-mana bahasa ada benda ni. Hak mudah kita kata cukur kepala. Cukur kepala. Bukan cukur kepala. Cukur rambut atas kepala. Bukti dia, cukur misai. Kita tak kata cukur ke apa atas ni. Ataupun cukur janggut. Cukur dagu, tak guna cukur jagu. Cukur dagu kata cukur janggut. Tapi kalau kepala, orang kata cukur kepala. Tak guna cukur rambut. Itu maknanya percakapan manusia tu ada dalam bentuk yang ringkas. Kalau kita andaikan dia sebenarnya panjang. Kalau kita cuba sebut juga, tebing kita nak lengkapkan ayat tadi, maka hilanglah kefasihan dia. Jadi tak fasih, jadi tidak sempurna. Tak comel, tidak indah. Tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki. Cuma hak buai tadi, ia tidak perlu disebut, tetapi kewujudan itu dapat diketahui oleh konteks ataupun makna ayat. Manakala kita baca molek, ada ni, ini orang panggil tanda tempat dia buai tu sin ni. Ia dipanggil sebagai ada qarinah. Ia menunjukkan bahawa bahagian itu telah dihazaf, telah dibuai. Bahagian ayat yang digugurkan itu semestinya ada yang menggantikannya. Yang ini situasi yang difahami yang menjadi sebab ayat itu diujarkan. Supaya kita kata tak, supaya mochi itu jawab tadilah 10 riyal sekilo. 10 riyal sekilo. Jadi dia telah buat dah harga ikan ini sebanyak RM10 sekilo. Waktu dia buat dah. Jadi dia buat itu sebab keadaan. Macam contoh kita kata, orang kita tengok rumah terbakar. Dah. Kita kata api. Gitu dengan nada kita. Apa panggil? Intonasi kita. Jadi situasi itu satu situasi menyebabkan kita ubah gaya percakapan kita. Maka dalam Quran ni, bila Allah SWT nak tekankan makna-makna tertentu, maka gaya ayat dia tu berubah. Sebab itulah kalau setengah tepat tu macam kita kata man fis samawati wa man fil ard. Ada tepat digunakan man, diulang man. Ada tepat man fis samawati wal ard. Jadi tepat hak sebut dengan tepat tersebut tu semestinya dia berbeza. Maka kita kena carilah apa tepat ni sebut, tepat tu tidak disebut. Perhatian. Ini kaedah lah. Berlaku pengguguran dalam ayat adalah sesuatu yang berlawanan dengan kaedah pembinaan ayat. Itu benda hak asalnya. Dari segi hak asal, ayat tu dia kena mari dengan bentuk yang lengkap lah. Itu asal dia. Jadi kalau kita dakwa sebagai hazaf, ada pengguguran dalam ayat, maka kita kena wamai bukti lah. Jadi kaedah dia kata al-aslu fil kalam adamul hazfi. Asal pada kalam itu tidak ada yang digugurkan. Ataupun al-hazfu khilaful asli. Hazaf itu adalah bercanggah dengan hak asal. Hak asalnya ayat tu mesti lengkap. Jadi hak asal tak ada pengguguran bagi mana-mana ayat.
Itu hak asal. Cuma bila didakwa ada pengguguran, ada bahagian ayat tertentu telah dibuat, maka itu perlukan kepada dalil ataupun bukti. Macam dalam hadis Nabi ke? Dah. Dalam hadis bi'ru buda'ah. Innal ma'a apa? La yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh apa-apa. Jadi mari kaedah fiqh, al-aslu fil ma' at-taharah. Asal pada air itu suci. Dah. Jadi kalau seorang itu dakwa air ini sudah tidak suci, maka dia perlu kepada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia apa? Itu ada perubahan pada bau, pada rasa, pada warna. Itu maknanya najisnya air itu dianggap sebagai najis, itu bercanggah dengan hak asal sifat bagi air. Jadi kalau kita nak dakwa air itu sudah jadi najis, maka perlu kepada tanda-tanda dia. Jadi tanda-tanda dia itu tadilah perubahan. Begitu juga ayat ni asalnya tidak ada bahagian yang digugurkan. Tetapi bila kita dakwa ada bahagian yang digugurkan, maka kita kena mari dalil, mari bukti. Ini kerana asal pada ayat ialah tidak digugurkan. Jadi semua bahagian ayat tu ada. Kalau bahasa Melayu subjek predikat lah. Kalau bahasa Arab ni dia ada mubtada' dan khabar. Mubtada' khabar. Lepas tu dia ada fa'il, maf'ul, pelaku, perbuatan dan apa ni? Objek. Tak? Objek dia panggil. Ataupun mangsa. Dalam istilah Melayu ni dia panggil gapo, dah tak ingat dah. Kalau objek tu bahasa putih, bahasa putih. Dia panggil pelaku, fa'il. Tak? Fa'il, yang perbuatan. Objek ni mana maf'ul. Dalam ayat tu dia mesti ada unsur-unsur tadi. Memahami kewujudan bahagian ayat yang digugurkan adalah suatu perkara yang sukar dan ia sangat penting. Payah-payah pun pesen dia ada. Dia sangat penting untuk mengetahui makna ayat dengan betul. Yang ketiga, kefasihan sesuatu ayat bergantung kepada apa yang disebut dan apa yang tidak disebut. Maknanya ayat tu kita nak kata sebagai ayat yang sempurna, mempunyai makna yang mendalam, maka dia bergantung kepada benda yang disebut dan gapo tidak disebut. Dengan arti kalau benda tu tak sebut, tak sedap baca ayat. Kalau sebut tak sedap. Hak sedapnya ada hak disebut, ada hak tidak disebut. Lagu tu percakapan. Kalau orang nak pergi minel, ke mana cara dia kecek? Lain. Masa itulah orang panggil dia guna balaghah. Dia guna seni dalam percakapan. Jadi dia tak ayat lalu. Segala hak ada tu, kalau orang tu ia selisih, ada salah faham sikit dengan tok tua dia. Kalau ia lepas belaka, segala hak ada dalam hati dia. Pakai sekat itu tok tua ia wi mari tak boleh jumpa dah dengan anak dia. Tapi kalau kita pandai hak mana kita waktu bid dulu, hak mana kita kita tengok keadaan. Kalau sebut dia jadi tak selesai masalah. Sedangkan kita kecek dengan dia tu nak selesai masalah. Jadi bila tak pandai kecek, hak tak sepatutnya disebut, hak sepatutnya sebut tak sebut, maka tak sampai maksud. Ada kalanya menyebut satu bahagian ayat menyebabkan pembicaraan tidak fasih. Orang kata tak pandai kecek. Dan tidak sampai kepada matlamat. Diam dari memberitahu itu lebih dapat memberi kefahaman yang membekas dalam hati berbanding dengan menyatakan. Hak bahagian ni kan? Ya kalau kita ni kak, lirik lagu lah. Kalau nak tengok ayat sedap. Lirik lagu. Kalau baca sakoba dia tak ada. Nak kata baca syair, kita bukan budaya baca syair. Kita tupai sastra ni tupai lagu.
Tak. Tapi kalau perlu lirik tu bukan ahli sastera. Duk main aku cinta gitu. Jadi tak pandai nak ejah ayat tu. Sebab itulah dia tak boleh lawan Hindustan. Tak. Lawan Hindustan bagi ayat ni. Dalil kepada wujudnya hazaf ada 4 perkara. Mana kalau kita dakwa asal pada kalam tidak ada yang digugurkan asal dia. Tapi kalau kita dakwa ada hazaf, ada bahagian kalimah yang digugurkan, maka dia kena ada dalil. Dalil dia 4 perkara. Akal, syarak, akal, yang kedua syarak, yang ketiga disebutkan mahzuf. Mahzuf ni kalimah yang dibuang pada tempat lain. Dan yang keempat siyak atau konteks ayat. Konteks ayat tu macam di nak beli ikan tadi lah. Berapa sekilo? Sekilo berapa ni? Dia tanya. Tak. Kita siap dengan tunjuk. Kita tunjuk. Ni sekilo berapa? Kita tak tanya ni ikan kembung ni berapa sekilo. Tak payah sebut dah. Sebab itu situasi dia tu. Dalil akal iaitu mustahil kalam itu benar tanpa diandaikan ada yang digugurkan. Dalil akal maknanya kita baca tu kata tak munasabah. Ayat ni kalau pegang dengan makna ni maka tak munasabah pada akal. Bila tak munasabah maka ada sesuatu yang digugurkan. Contoh dia ayat surah Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu maknanya angin hak mari menghukum kaum Ad ni. Angin itu membinasakan setiap sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka lenyap dan tidak dapat dilihat kecuali tempat tinggal mereka. Jadi kalau kita tengok tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu ni kalau kita faham secara zahir, tak ada benda hak meninggal lah. Sebab semua tu binasa. Jadi kalau kata binasa, bumi pun binasa juga. Tak? Bumi ke, bukit ke, tapi realitinya bukit tu ada lagi. Orang panggil bukit Ahqaf tu lah. Bukit Ahqaf tu. Orang buat ziarah Nabi Hud tu. Kubur Nabi Hud tu. Kaum Ad ni, Ad tu Nabi dia Hud. Tak? Orang kata kubur Nabi Hud tu atas bukit Ahqaf tu. Jadi bukit tu ada walaupun ribut tu mari, walaupun Allah Ta'ala kata membinasakan setiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu tu kalau tengok bukit tak binasa, jadi macam mana setiap sesuatu? Maka di situ perlu ditakdir. Yakni sesuatu yang pada adat akan binasa. Tudammiru kulla syai'in adatan annahu tudammar. Kena takdir lagu tu. Sesuatu yang ada pada adat akan binasa apabila dirempuh oleh angin ribut yang kencang. Itu mana dalil akli lah. Tapi di situ juga di sini kita kalau nak tengok contoh siyak dah. Dalil ada benda yang dihazaf, iaitu Allah Ta'ala kata fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka itu tidak dapat dilihat, mana lenyap kecuali yang dapat dilihat hanyalah tempat tinggal mereka. Maknanya hak binasa manusia, rumah mereka molek lagi. Rumah mereka tu molek lagi, ada lagi. Jadi rumah tu pada kiraannya termasuk dalam bab kulla syai'in, tetapi tidak binasa juga. Itu panggil dalil akal adanya hazaf, berjugak dalil pada dalil siyak yang menunjukkan ada hazaf. Cuma dalam bab ni, walau bagaimanapun hendaklah berwaspada dalam bersandarkan kepada dalil akli, dalil akal dalam menjelaskan hazaf ini. Kerana ada kalanya boleh membawa kepada ta'tilun nas. Ta'tilun nas ni
ta'til. Ta'til ni maknanya menjadikan nas itu tidak lagi memberi makna, nas itu tidak berfungsi. Itu istilah dia. Iaitu ia menafikan makna yang dikehendaki oleh nas Al-Quran dan memasukkannya kepada makna lain. Kita tak buat ayat Quran ni. Ayat Quran dia waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah apa dah? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah Al-Fajri dah, surah Al-Fajri. Ayat yang ke 22. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhan engkau dan malaikat berbaris-baris. Jadi orang Asy'ariyah, orang Asy'ariyah dia takdir, dia kata waja'a amru rabbika. Dia kata ada benda yang dihazaf. Waja'a amru rabbika. Datangnya urusan Tuhan engkau, kata dia. Sebab dia kata dalam teori Asy'ariyah ni, Tuhan ni dia tidak bertempat. Yang kedua, Tuhan ni kita tidak boleh sifatkan Tuhan ni sebagai bergerak dan diam. Dia tidak berpindah-pindah. Tuhan ni bila kata tidak bertempat, mana dia tidak berpindah-pindah. Itu teori dia. Jadi bila letak bahawa Allah Ta'ala tidak berpindah-pindah, Allah Ta'ala tidak bertempat, yang mana berpindah-pindah ni sifat-sifat makhluk, orang panggil sifat hudus, sifat yang baru, mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka pada ketika itu, pada akalnya kita kena takdirkan waja'a amru rabbika, maka datanglah urusan Tuhan kamu. Jadi takdir gitu. Waja'a amru rabbika. Itu takwilnya Asy'ariyah. Dia andaikan ada amru rabbika. Dia kata Tuhan bergerak lah. Kalau Tuhan bergerak, maknanya dia duduk mana sebelum pada ni? Tempat dia duduk tu jadi kosong. Lepas tu dia gimana? Jadi macam-macam mari andaian. Sedangkan kita tak perlu fikir. Jadi ada di kalangan Asy'ariyah, dia kata waja'a amru rabbika. Ada satu lagi, hal ini kata Ar-Razi. Ar-Razi kata, dia kata waja'a rabbuka tu, dia kata malaikat. Sebab rabbuka tu dengan mana murabbi, pendidik. Hak didik Nabi ni siapa dia? Jibril. Jadi dia kata waja'a rabbuka ay murabbika wa huwa Jibril. Wal malak, dan malaikat lain. Dia pergi kata. Jadi dia kata Tuhan mustahil mari, Tuhan mustahil berpindah-pindah. Tak. Mustahil itu sebab dia letak hudus, benda tu baru. Bertempat, berpindah-pindah, bergerak tetap ni orang panggil sifat hudus. Sifat jauhar. Sifat jisim. Tuhan tidak jisim, Tuhan tidak jauhar, Tuhan tidak arab. Jadi mustahil Tuhan berpindah-pindah. Jadi kata dia hak mari ni rabbuka tu dengan erti murabbika, yang menjaga engkau. Jadi yang menjaga engkau tu siapa dia? Jibril. Sebab Jibril hak bawa wahyu. Allamahu syadidul quwa. Nabi SAW itu diajarkan oleh Jibril yang gagah perkasa. Dia pergi kona kot tu jauh. Sedangkan kita nak pakai dengan zahir tu tak ada masalah. Cuma akal kita tu tidak dapat meliputi ilmu tentang kudrat Allah Ta'ala. Kalau macam turun Asy'ariyah kata apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailah ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Jadi Asy'ariyah kata yanzilu Rabbuna, yanzilu rahmatu.
Dengan makna turunnya rahmat Tuhan kamu, kata dia. Dia andaikan ada yang dihazaf. Hari ni kritik hari ni. Apa? Sahabat anda sebut. Pasal nuzul. Siapa dia kritik? Mazhar Syam. Mazhar Syam. Kita tengok lagi ni. Dia kata lagi Tak betul. Dia Asy'ariyah ni dia tak boleh terima semua tu. Sebab bagi dia tadilah dia berfikir dalam kerangka jauhar araq. Dia berfikir selain daripada Tuhan ni jisim, dan apa jua benda yang menjadi sifat kepada jisim, dia tidak boleh sama sekali diletakkan pada Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala sendiri sebut diri dia lagu tu. Jadi bagi dia sifat seperti turun, istiwa, mari, murka, marah, sayang. Jadi semua tu adalah sifat yang ada pada hawadis, makhluk yang baru. Jadi kalau sifat makhluk-makhluk yang baru tadi, benda tu boleh berubah-ubah, dulu ada, kemudian tak ada, ataupun ada dulu dengan sikit, ada kemudian dengan banyak. Jadi benda yang berubah-ubah tu, itu semua adalah sifat bagi jisim, ataupun sifat bagi jauhar, sifat bagi arak, semua tu tak boleh nak letak atas Allah Ta'ala. Tapi golongan salafiyah ni kata, kita mensabitkan bagi Allah Ta'ala apa yang dia sabitkan untuk diri dia. Yang kedua, apa yang kita i'tikad berhubung dengan satu sifat sama juga dengan kita i'tikad pada sifat yang lain. Al-qawlu fi ba'dis sifat ka qawli fi ba'dil akhar. Apa yang kita kata, kita i'tikad pada satu sifat ni sama dengan sifat-sifat yang lain juga. Macam mana? Kalau kita boleh terima Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala hidup, dah. Kita boleh terima ini adalah sifat dengan ciri-ciri, dengan sempurna ada pada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam masa yang sama, sifat melihat, sifat mendengar, sifat hidup, sifat mengetahui ni, sifat berkata-kata ni sifat makhluk juga. Jadi kita telah terima dah bahawa mendengar Allah Ta'ala tidak sama dengan mendengar makhluk. Ilmu Allah Ta'ala tidak sama dengan ilmu makhluk. Hidup Allah Ta'ala tidak sama dengan hidup makhluk. Jadi lagu tu jugalah kita kena kata berkenaan dengan turun Allah Ta'ala, istiwa Allah Ta'ala, tak sama dengan turun, dengan istiwa makhluk. Jadi kalau kita kata tak serupa Allah Ta'ala mendengar dengan kita mendengar, maka begitu jugalah tak serupa sama sekali Allah Ta'ala mendengar dengan kita mendengar. Allah Ta'ala istiwa, kita istiwa, tak sama. Jadi hak samanya pada bahasa je. Pada bahasa. Sebab bahasa tu lah panggil alat. Kalau tak sebut istiwa, kita nak faham lagu mana? Kalau tak sebut turun, kita nak sifat Allah Ta'ala ni ada sifat dia tapi kita tak boleh nak ungkap. Kalau gitu, berkata-kata pun tak boleh nak ungkapkan jugalah. Mendengar pun tak boleh juga. Sebab itulah, kalau kita dakwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sebagai mutasyabihat, maka kita kena kata juga wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala dengar dialog kamu berdua. Sebagai mutasyabihat jugalah. Wa kallamallahu Musa taklima, mutasyabihat juga. Sebab Allah Ta'ala bercakap, Nabi Musa bercakap. Supaya Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa bercakap. Tak ada siapa kata sama. Tapi disebutkan pada Allah, disebutkan pada makhluk. Jadi kita telah terima dah. Laisa kamitslihi syai'un. Tu sebagai ayat muhkamat. Tak ada siapa pun serupa dengan Allah SWT.
Jadi sebab itulah dalam mentakwil ni ataupun kita mengandaikan ada juzuk yang dihazaf yang dibuang, maka kita kena beringat takut jadi ta'tilun nas. Kita menjadikan nas itu tidak berfungsi. Kita mengosongkan makna nas. Sedangkan benda tu Allah Ta'ala sebut dengan ada maksud yang mana benda tu dia tidak mutasyabihat sebenarnya. Tuhan mari dia tidak mutasyabihat. Sebab kita tahu Tuhan dia mari dengan apa yang layak dengan keagungan dia. Kalau dia kata dia istiwa dengan apa yang layak dengan diri dia, dengan zat kemuliaan dia, tanpa dia berhajat kepada aras hak dia istiwa tu. Tapi kita ni semua kita serah makan cekok kita belaka. Tu masalahnya. Orang hak cuba takwil semua ke mana tu seolah semua ni. Ni maksud dia, ni maksud dia, ni maksud dia. Seolah-olah benda tu dia boleh bagi huraian semacam. Itu bahaya berlebihan. Orang panggil berlebih-lebihan dalam takwil ayat. Jadi hak kata malaikat Tuhan Rabbuka tu maknanya murabbika, sebagai malaikat Tuhan, dengan dalil Jibril sebagai murabbi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pendapat Ar-Razi. Dalil syarak, huriman alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Hal ni gapo ni? Harai lagu mana ni? Harai kelih ke? Harai jual beli ke? Harai jamuh ke? Ke harai gapo? Jadi haram di sini haram makan lah. Maka kita kena takdir huriman alaikum aklul maitah. Huriman alaikum ataupun hurima alaikum aklul maitah. Diharamkan kepada kamu makan tu. Cuma bila kata makan tu haram jual beli dah. Dah. Sebab setiap benda yang kita nak jual dia kena halal dahulu. Dah. Jadi diharamkan kepada kamu bangkai. Bangkai tak boleh. Tak boleh makan lah. Cuma setengah orang kita ni dia tarik lagi. Dah. Diharamkan kepada kamu bangkai ni, darah ni. Kalau kata darah, dah. Darah ayam hak ada dalam gula. Gula ayam kena kain, kena basuh kata dia. Sebab haram dia kata. Sedangkan ayat ni makan. Bukan masalah ke apa? Bukan masalah najis ni. Lepas tu darah tu darah ada dua, darah hak dalam daging, darah hak memancut ketika sembelih. Tak panggil damu masfuh. Damu masfuh, hak damu masfuh tu tu jelaslah haram kita makan. Haram kita beku buat apa? Buat hati, buat jal tu. Orang-orang kafir dia ejah tu, dia buat belak ke gapo ke, jadi beku, jadi meledak. Ataupun dia buat dressing, dressing khabu dia. Jadi setengah orang kita dia agak. Kalau orang tu sembelih ayam, dah. Ni pelik juga ni. Kalau seorang tu sembelih ayam, lepas sembelih seekor tu nak sembelih ayam yang kedua, dia kena basuh. Sebab darah tu dia kata najis. Sedangkan damu masfuh ni, dah. Dia memanglah haram kita makan. Dah. Cuma kita nak sembelih hak lain tak disyaratkan pisah tu dalam keadaan suci daripada darah ayam yang pertama. Tak ada syarat lagu tu. Kalau buat syarat lagu tu nak melih 50 ekor, penat tu gaji melih. Dah. Sedangkan kita tak boleh makan lagi. Dah, kita sembelih seekor letak dah. Muka tak rebus lagi dah, tak buat kulit lagi. Banyak lagi proses nak basuh. Tapi orang kita ni telajak. Siapa telur jeruk pun ada isu juga. Jadi cerita lama lah telur jeruk kan. Orang jeruk telur dalam apa, dalam abu tu. Dah.
Bagi dia tak boleh. Lagu mana tak tahulah, kita pun bunyi pelik tu malah dengar ya. Macam-macam. Baru takkan. Mesin basuh auto. Gel-gel. Berapa kali tak ajem basuh, berapa kali. Ustaz ni tak ajem basuh. Semua bini belaka. Tak. Semua bini belaka. Kalau kita tengok mesin basuh tu dia ada gapo dah? Dia ada dering tak? Tak. Hak dia tahunya berapa kali sping berapa kali dia tahu. Tak. Dia tahu ada air masuk, ada air keluar. Berapa kali tu proses tu. Air masuk, air tubik. Cuci dah. Tapi itulah. Orang panggil ta'amuk. Maknanya ta'amuk ni mana melampau sangat. Berlebih-lebihan. Dalam memahami nas, dalam mempraktikkan nas. Dalil disebutkan mahzuf pada tempat lain, maknanya ada yang dihazafkan itu dapat diketahui bila kita lihat pada ayat yang lain, iaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu, dan bersegeralah kepada syurga yang luasnya itu langit dan bumi. Kalau kata lebar dia langit bumi, sepik lah syurga kalau lagu tu kan. Tak luas mana. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata, yang ni luas seperti langit dan bumi, seperti mana yang disebutkan dalam ayat 21 surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Jadi ada kaf sebuti. Kaf tu dengan makna seperti. Seperti. Jadi ayat Ali Imran tu, walaupun dia sebut arduha, itu dengan makna ka'ardi. Seperti luas, seperti lebarnya. Kemudian dalil yang keempat iaitu dilalah siyak, mana konteks ayat. Iaitu seolah-olah kalimah itu disebut tetapi digugurkan kerana ada faedah yang hendak dinyatakan. Macam kita kata, kita baca bismillah. Ayat yang pertama tu bismillah tu, ada orang kata qulu bismillah. Bacalah bismillah. Ada kata bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Aku mulakan. Ataupun aqra'u, aku baca bismillahirrahmanirrahim. Ya banyaklah orang boleh kata. Ada kata syuru'i, permulaan aku bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau duduk main takdir gitu, tak makan nasi kita. Tak. Pakai baca bismillah lalu. Tapi boleh diandaikan ada kalimah yang dibuat. Jadi sama ada yang dibuat tu hak depan subjek dia qulu bismillah, ataupun syuru'i, permulaan aku bismillah, aqra'u bismillah, ataupun kita takdirkan khabar dia, predikat dia bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, bismillahirrahmanirrahim ashra'u, aku mula. Kalau kita makan nasi lah, kita makan nasi, kita ada bismillah, mana dengan bismillah aku makan. Kita naik kereta, dengan bismillah, mana aku naik kereta, aku memandu. Jadi itu dia punya konteks dia. Jadi bismillah ni mana digunakan dalam banyak perkara lah. Kalau tulis tu juga bismillahirrahmanirrahim, dengan hati aku tulis juga. Jadi benda tu tak perlu ditulis dah, tapi ada dalam hati kita. Kemudian dilalah siap ni terbagi kepada dua. Adalah dah. Wallahu